Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 4, baris yang ke-14 daripada atas. Surah 4 baris yang ke-14 daripada atas. Allazi fataras samaa wal arda bi qudratihi. Ada tanda dah. Boleh. Kita last sekali 17 hari bulan 3. Bermulanya PKP 18 hari bulan 3. Pada masa tu PKP itu sudah diisytiharkan bermula 18 bulan 3. Maknanya kuliah terakhir itu sebut dah kita tangguh kuliah 2 kali subuh Selasa kalau tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, ada tambahan lah, tambahan sungguh sampai ke 4 bulan setengah. 4 bulan setengah lah. Hari ni berapa bulan ni? 4 bulan daripada 17 hari bulan 3. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alladhi fatara as-samaa'a wal arda biqudratihi wa dabbara al-umura fid daraini bihikmatihi. Alladhi fatara as-samaa'a wal arda biqudratihi wa dabbara al-umura fid daraini bihikmatihi. Terjemahannya, Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi menjadi ini dengan kudrahnya dan mengira-ngira, wadabbara dan mengira-ngira, yakni mengatur segala pekerjaan 2 negeri ini, yakni dunia dan akhirat, mengira-ngira, mengatur dengan hikmahnya, hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan kepada Alhamdulillah, yang mana kita masih lagi di permulaan kitab, Minhajul Abidin. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, disusuli dengan Alhamdulillah. Hak di muka surat 4 ni. Adapun terdahulu, ni hak kitab Minhajul Abidin. Adapun hak terdahulu di muka surat 2 tu ada Bismillahirrahmanirrahim dah, dan disusuli dengan Alhamdulillah. Kemudian disusuli dengan selawat dan salam. Hak tu permulaan kitab hak Syekh Daud Al-Fatani yang menterjemahkan kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin. Jadi Syekh Daud Al-Fatani dibuat mukadimah suku untuk terjemahan dia lah. Hak di surat 2 tu kan panjang, daripada Bismillah, Alhamdulillah, kemudian selawat dan salam. Hak sekarang ni Bismillahirrahmanirrahim disusuli dengan
Alhamdulillahil malikil hakimil jawadil karimil azizir rahim. Kemudian di bawah itu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin. Tu ada pula selawat dan salam. Hak ni hak kita asal Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Jadi hak di muka surat 2 tu hak tu bismillah alhamdulillah selawat dan salam bagi Syekh Daud Al-Fatani yang menterjemahkan kitab Minhajul Abidin. Jadi kita maklumlah kitab ni apa dimulai dengan bismillah, kemudian disusuli dengan alhamdulillah, sunat seumpama tu. Sebab tiap-tiap perbuatan yang baik, yang penting pada syarak, yang bernilai pada syarak, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, perbuatan tu kurang keberkatan, Nabi kata. Makna mafhumnya, maksudnya Nabi suruh memulai perbuatan yang baik dengan bismillah, dengan alhamdulillah. Nabi tak suruh memulai perbuatan yang baik dengan bismillah. Nabi tak suruh secara mantuk, secara jelas-jelas. Perbuatan yang baik mestilah dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Cuma Nabi kata perbuatan yang bernilai pada syarak, perbuatan yang bukan perbuatan makruh, yang bukan perbuatan haram, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain pula yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, perbuatan tu akan kurang keberkatan. Maksud di sini mafhumnya Nabi suruh kita memulai dengan bismillah, memulai dengan alhamdulillah. Tapi secara mantuk, secara Nabi kata mulailah kamu perbuatan yang baik kamu dengan bismillah, dengan alhamdulillah. Tak ada tu. Itu dia panggil beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mantuk. Kan ni? Bukan mantuk. Mantuk ni hak Nabi kata direct. Kata direct ginilah. Perbuatan yang baik yang bernilai pada syarak hendaklah kamu memulai dengan bismillah, hendaklah kamu memulai dengan alhamdulillah. Itu dia panggil mantuk. Nabi kata direct. Ni kita faham. Bila Nabi kata perbuatan yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, Nabi kata perbuatan tu terpotong, yakni kurang keberkatan. Maksudnya, mafhumnya Nabi suruh memulai dengan bismillah, Nabi suruh memulai dengan alhamdulillah. Dia kata beramal dengan mafhum. Jadi mana-mana kitab dia akan memulai dengan bismillah dan alhamdulillah, serta turut sebagaimana susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran yang dihimpun oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, susunan Al-Qurannya ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Saudara tu Suratul Fatihah tu dalam Quran tu. Kan Al-Quran kan Suratul Fatihah duduk depan sekali. Jadi ayat pertama, surah pertama Suratul Fatihah. Kita nak cerita ayat yang pertama dalam Quran bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua dalam Quran alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Fatihah. Quran pun mula dengan bismillah, Quran susuli dengan alhamdulillah. Kitab pun buat gitu jugalah. Mulai dengan bismillah dan memulai dengan alhamdulillah. Ni hak kitab ni. Mulai dengan bismillah, kemudian disusuli dengan alhamdulillahil malikil hakimil karimil jawadil. Alhamdulillahil malikil hakimil jawadil karimil azizir rahim. Allah mana ni? Alladzi fataras samaa wal arda biqudratihi wa dabbaral umura fid daraini bihikmati. Sambung situ. Sambung kepada alhamdulillah. Terjemahan dia, Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi.
waw mim, bumi. Jangan salah baca pula. Salah baca maka waw mim bung sia. Jangan main, dulu pun ada dah bung. Bukan sekarang je. Dah waw mim. Tengok langit dan bumi. Allah mana ni? Allah Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dengan kudrahnya. Jadi di sini permulaan kitab ni, kalau tengok kepada permulaan kitab ni, nak cerita bab ketuhanan. Dah dimulai dengan Allah Ta'ala mana ni? Al-Malikil Hakimil Jawadil Karimil Azizir Rahim. Allah Ta'ala ni raja yang memerintah segala-galanya, yang hakim, yang bijaksana, yang amat murah, yang luas pemberian, yang amat mulia, yang amat keras, Al-Aziz, yang amat kasih sayang, Ar-Rahim. Ni ketuhanan ni. Sambung pula Allah mana? Tuhan yang menjadikan. Ini cerita bab ketuhanan. Dia kitab ni, di permulaan kitab ke? Di permulaan kitab kita boleh nampak dah. Kitab tu sebenarnya kitab bicara apa? Di permulaan tu. Kalau kata kitab contohnya Alhamdulillahillazi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Segala puji bagi Allah yang menunjuk dengan adanya Allah oleh sekalian makhluk. Ni kitab tauhid ni. Kita dengar situ tu kita faham dah. Alhamdulillahillazi faradas salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Segala puji bagi Allah yang memfardukan sembahyang atas hambanya. Ni pekoh cerita semayang. Jadi di mukadimah tu, kalau di mukadimah cerita bab hati, ni kitab tasawuf ni. Tapi hak mukadimah kepada kitab Minhajul Abidin ni, jadi cerita bab ketuhanan. Kita kenali kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf, bukan kitab tauhid. Kita kenali kitab Minhajul Abidin, kitab yang menjadi panduan perjalanan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita biasa letaknya kitab Minhaj ni kitab tasawuf. Tapi di permulaan bicara kitab nampaknya ketuhanan. Orang yang nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imma pekoh sekalipun, wa imma tasawuf sekalipun, jalan pengabdian diri kepada Allah, permulaannya adalah mengenal Tuhan. Permulaannya adalah ketuhanan. Ni kitab Minhaj memulai mukaddimahnya dengan ketuhanan. Walaupun kitab Minhaj ni dikenali sebagai kitab tasawuf ke pekoh ke, dimulai dengan ketuhanan. Barulah bernilai tasawuf tu, barulah bernilai pekoh tu. Kemudian dalam kitab Minhajul Abidin ni pula, habis mukaddimah dia, masuk je permulaan bicara, akan dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhaj ni, dia akan memulai dengan keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinsafan ni ialah jalan ni macam-macam lah. Ada orang timbul keinsafan selepas dia berumah tangga, kena dengan pasangan yang betul, pasangan yang beragama. Dia sebelum berkahwin itu dia agak lara. Selepas berkahwin kena pasangan baik, mari keinsafan. Kadang-kadang mari keinsafan ni kerana umur. Kadang-kadang mari keinsafan ni dengan kematian orang yang hampir dengan kita. Ni jalan dia, contoh tuan tu. Jadi daripada keinsafan ni lah macam mana jalan dia.
Dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala lah dulu. Ni hak jalan Imam Ghazali sungguh. Jalan Imam Ghazali. Tapi kalau sebut Imam Ghazali tauhidnya buat lebih kurang je. Tu bukan tu. Walaupun baca kitab Imam Ghazali pun itu membaca sendiri tanpa berguru. Kitab Minhajul Abidin, kitab kalau kita kata pondok kok kitab wajib lah. Bukan ditulis kitab wajib, tapi maknanya bukanlah ditulis di mana-mana papan kenyataan. Kitab wajibnya apa? Tak ada. Tapi makna mesti ada. Minhajul Abidin hak Arab hak Sal ada. Minhajul Abidin hak terjemahan Syekh Daud ni ada. Dua tu je. Dia terjemahan kitab Minhaj ni banyak. Hak Malaysia pun ada, hak Indonesia pun ada. Tapi hak Tugu pakai hak Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Walaupun ayat kitab tu, ayat kitab Syekh Daud Al-Fatani terjemah ni, dia terjemah betul benar. Dia tak ada panggil. Perbaharukan ayat tidak ada. Permodernkan ayat tidak ada. Dia betul-betul terjemah mengikut hak Minhajul Abidin hak Arab, mengikut ilmu nahwu Arab. Walaupun kitab ni kitab terjemahan Jawi sekalipun. Ada ni. Tapi tu gua ambil hak Syekh Daud. Sebab apa? Syekh Daud ni sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah adalah di kalangan aulia illah. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan hak penterjemah Syekh Daud dengan keberkatan Imam Ghazali, kita dapat ambil manfaat daripada kitab hak Minhajul Abidin ni. Jadi pondok hak Arab tetaplah ada, hak Jawi Syekh Daud ada. Tapi kalau betul-betul mengaji kitab Minhaj ni, tugu mana-mana sekalipun, bab tauhid, bab akidah, hak tu tetap ditekan sentiasa, dititik beratkan sentiasa, diberi peringatan sentiasa kepada anak muridnya. Walau di pondok ni kitab tauhid ini berapa butir sari, berapa buah sari. Kalau kira tak payah duduk peringat-peringat dah. Tapi dah maknanya tu duk pesan sama bab tauhid, bab pegangan. Sebab apa? Panduan besar pondoknya kitab Minhajul Abidin. Hak tu hak minhaj sungguh. Kalau hak jenis baca sendiri tu tak ada. Tauhid ini adalah orang Islam beriman dah lah, cuma iman je tak kuat. Ngajar bab akidahnya tidak. Tapi kalau cuba terang nak baca kitab tauhid, bolehlah, tapi dengar tahu dah lah, tak belajar. Sama juga dengan kitab Minhajul Abidin, kitab Ghazali, hanya membaca sendiri, kemudian pandai berbicara. Orang awam ni dengar sedap. Gitu je. Lepas tu kita ialah kitab Minhajul Abidin ni di sekolah tak ada, ni pondok-pondok ada ni. Tapi kalau kait baca kitab Minhajul Abidin, belajar di pondok mana? Tak pernah belajar pondok, sekolah. Sekolah pun kadang-kadang orang ni pada masa cuti-cuti ke apa dia pergi pondok. Gitulah. Dia pernah lah belajar di pondok. Contoh, kita kena tahu asal usul. Ni sebagai pengajaran lah. Nak temu duga. Bila penemu duga tanya, mengajar kitab apa? Kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin. Penemu duga pula depan dia ada Minhaj Jawi ni ada. Minhaj Jawi ni pun ada. Saya sendiri masa temu duga tu dia suruh baca Minhaj Jawi. Jadi kita rasa kesem masa dia suruh baca kitab Minhajul Abidin Jawi. Kesem sikit sebab Allah apalah suruh baca Jawi tu, depan tu ada kitab Arab. Kita Arab ada depan atas meja. Pas sudah tak suruh baca kita Arab, baca kitab Minhajul Abidin Jawi. Kita baca hurah lah sikit, jadi kita pun jadi moh dah. Padahal orang temu duga ni pun dia pun dah tahu latar belakang semua, tapi nampak macam Allah baca, dah suruh baca tapi baca gitu je.
Atau ada orang depan tu tegur, takkan baca saja hurah, dia kata. Hurah budak pandai. Dan boleh baca. Jadi hak ni dia beritahu. Hak saya tu saya dak beritahu, dia cuma suruh baca je kitab Minhaj tu. Hak ni dia beritahu saya baca mengajar kitab Minhajul Abidin. Hak ni orang kena temuduga tu beritahu. Oh, tunjuk Syekh Daud ni tak boleh nak baca. Tak nak baca. Dah Syekh Daud halu ni. Halu Syekh Daud ni. Tak boleh nak baca. Kena dibaca Minhajul Abidin hak Rumi. Hak Rumi. Tak apalah baca hak Rumi pun. Tapi siapa kau Jawi pun tak boleh nak baca. Dah belajar dengan siapa Minhaj? Tak pernah belajar pun. Tapi dia juga kata, saya rasa macam tak dapat tahu liuh saya barangkali. Dah dia tu ulu kitab Minhaj dia Jawi, siapa tak boleh nak baca. Makna macam Jawi tu tak mahir lah kalau kita kata kau. Lepas tu dia mikir, aku baca kitab Minhajul Abidin mana? Oh, dia baca Rumi. Ternampak. Tapi kalau pondok hak Jawi ni tetap dah. Hak Arab tu memanglah. Tu baca kitab Minhajul Abidin hak Imam Ghazali asal. Hak Jawi. Hak Jawi tu baca. Nak cerita panduan besar. Batulah jalanan pondok tauhid pegangan duk tekan semua. Bukan hanya orang Islam dah pasti beriman, imannya lemah sahaja. Ni orang yang bukan jalanan Minhajul Abidin, hanya membaca sendiri. Yelah kadang-kadang orang ni dia agak sensitif, tapi kita kena ingat semua perkara mahsyar belaka. Semua perkara mahsyar belaka, kita faham tak lari dah tu. Tambahan kita baca kitab. Hak mahsyar bahagian kita lah. Yang mengajar, yang belajar, yang beramal dengan kitab, itu mahsyar bagi kita. Kita baca kitab ni, ini mahsyar bagi penterjemah. Syekh Daud Al-Fatani bekalang yang tak putus bagi Syekh Daud. Kita baca Minhajul Abidin ni mahsyar bagi Imam Ghazali, tuan punya kitab, bekalan yang terputus selagi kitab ni dah ambil manfaat. Jadi maknanya hak Syekh Daud, hak Imam Ghazali, pahala dia termasuk akan dibentangkan orang yang ambil manfaat kitab dia. Syekh Daud penterjemah, Imam Ghazali tuan kitab asal. Jadi orang ambil manfaat ni dengan mengajar, dengan belajar, dengan beramal, pahala dia belaka tu akan dibentang. Hak bahagian kita ni bentang bahagian kita. Faham tak ni? Kemudian hak ni cerita hak kitab Minhaj. Kitab mana-mana pun samalah. Kemudian amal mana pun samalah. Kita ngaji Quran, bukan kata mahsyar kita saja, mahsyar pada guru Quran kita sebab pahala dia. Hak kita baca Quran, amal kita tu mahsyar kita lah, kebaikan bagi kita. Tapi mahsyar juga kebaikan kepada guru tu. Yang jadi kita baca Quran ni, ni ikut hukum ni boleh pahala. Siapa guru? Mahsyar bagi guru tu. Hak kita mahsyar bagi kita. Jadi hak kita ni mahsyar bagi tuan kita. Kalau kita baca bertepatan dengan kehendak tuan kita, alhamdulillah lah. Macam mana bertepatannya? Kita belajar kitab ni. Kita belajar dengan tuan guru belajar dengan tuan guru, sampai kepada Syekh Daud Al-Fatani, penterjemah. Syekh Daud pula belajar dengan tuan guru, sampai kepada Imam Ghazali rahimahullah. Ada salsilah. Ini penting salsilah ni. Maka yang kita ajar kemudian tu, insya-Allah tak lari daripada kehendak penterjemah Syekh Daud dan pengarang kitab Imam Ghazali. Tapi kalau kita tidak berguru, kita pun baca kitab, suruh tekan permulaannya kenal Allah. Kita baca kitab Minhaj, kita cerita bab dalam je, bab rohani je. Ni bab rohani. Sebab akabah dalam kitab Minhaj ni, kalau cerita bab tawakul, bukan tawakul peringkat permulaan peringkat syariah,
tawakul peringkat tu, peringkat aulia. Tapi nak letak tawakul peringkat aulia ni dikena kemas dah tawakul peringkat syariat. Hak tawakul peringkat syariat ni di akabah yang pertama, akabah ilmu. Ada ni. Tetapi kalau dia tidak berguru, akhirnya bawakannya tak sama dengan kehendak kita. Hak ni akan dibentang di masyar, didakwa di masyar, satu sehelai demi sehelai. Hak ni hak tu biasa duduk tekan. Tapi kalau bagi orang yang tak belajar seumpama dia akan jadi tersinggunglah, seolah-olahnya saya kena begitu, kenapa kamu tak belajar ke? Saya tak belajar. Tak belajar itulah masalah kamu. Hanya pandai berbicara, membaca sendiri. Semua perkara masyar. Baca kitab masyar. Betul salah pun masyar. Kalau salah akan timbul pembicaraan. Kenapa kamu baca salah? Siapa guru kamu? Membaca sendiri. Lepas tu waktu kan dengar pun adalah saham dia. Kenapa kamu belajar dengan orang yang membaca sendiri? Ni pandai ni. Sebab tu kalau ni sebuah pengajian pondok, bab salsilah, siapa guru apa semua memang dititik beratkan. Walaupun kata kamu ni pelajar pondok sekalipun, tidak semesti guru akan akui kamu atau berguru akan mengizinkan kamu mengajar. Tidak. Sebab walaupun kamu mengaji pondok pun penguasaan tu. Lepas tu kadang-kadang orang mengaji pondok ni, yang jadi mengajar ni dorongan daripada guru sendiri. Dorongan daripada guru sendiri. Hal tu penting tu. Pandai ni. Bagi orang belajar ni kadang-kadang tak berani. Sebab apa? Tak pandai. Takut. Allah, bawa nak baca kitab jauh, takut apa? Takut. Sebab apa? Masyarakat tak dilat. Tapi kenapa mengajar? Tu guru suruh. Ngajarlah sikit-sikit pun. Mula-mula gitulah. Ngajarlah sela-sela sikit-sikit. Ambil kitab kecil-kecil sudah mula-mulanya. Ajar budak-budak baru. Budak-budak baru masuk pondok tu kan, jawi-jawi pun tak reti lagi. Ajarlah hak budak-budak baru ni. Mana situ sudah ada keizinan. Tu penting. Ni kena molek lah. Sebab apa? Sebab kita nak ikut aturan tu. Ni aturan kita minhaj. Keinsafan yang pertamanya mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak kembali. Bila timbul keinsafan, kita nak kembali kepada Allah. Kita nak kembali kepada Allah. Kita nak kembali pada agama Allah. Nak kembali pada syariah Allah. Nak kembali pada Allah, nak kembali pada agama Allah, kenal Allah terlebih dahulu. Ni kitab minhaj. Ni batu kitab ni pun permulaannya cerita bab ketuhanan. Walaupun kitab ni tidak dikenali dengan kitab tauhid. Itu dia bicara bab permulaan. Selepas keinsafan, kemudian pergilah pula kepada ini ilmu ibadah. Ilmu ibadah. Ni dah kitab kita ni. Ilmu ibadah dimulai akabah yang pertama ilmu tu. Ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai, masuk pula kepada ilmu tu sendiri. Ilmu tu sendiri. Ilmu tu sendiri, ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang dah kitab minhaj. Masuk ilmu fiqh, masuk ilmu tasawuf. Habis bicara ilmu walah pergi pada aqabah taubah. Di bawah dia naik. Tapi dimulai dengan ilmu dimulai dengan tauhid. Pegangan akidah. Ini hak jalan. Jalan hak kitab Minhajul Abidin sebagaimana syariat dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan iman. Dimulai dengan iman. Beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Tu timbul kadang-kadang baca kitab minhaj. Minhaj tekan ilmu. Ilmu yang pertama ilmu tauhid. Tapi bukan kitab minhaj je ada.
Al-Quran ada, Al-Quran sebagai panduan. Al-Quran sendiri pun ayat yang turunnya dimulai dengan ya ayuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu tu ayat madaniyah yang diturunkan selepas Nabi hijrah ke Madinah. Di ayat makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya ayyuhan nas, ayat penekanan berkaitan dengan iman, akidah. Selepas iman akidah barulah ayat ya ayyuhallazina amanu. Barulah wahai orang beriman, diperintahkan kamu kepada syariat. Kepada siapa tu? Wahai orang-orang yang beriman. Kan kita biasa kan orang ngajar tafsir, ayat dimulai dengan ya ayyuhan nas, ayat ya ayyuhallazina amanu. Ada ni. Sembahyang tiang agama. Sembahyang tiang agama difardukan kalau kita balik pada sejarah di pusingan yang kedua. Kalau kita bagilah Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Mana kalau 23 tahun ni kalau kita bagi 11 tahun setengah dah. 11 tahun setengah. Jadi 23 tahun. Kewajipan sembahyang selepas Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun. Jadi dah duduk di pusingan kedua. Kewajipan sembahyang tiang agama yang difardukan ketika Nabi belum hijrah ke Madinah lagi. Ada pun puasa, zakat, haji tu Madinah belah Kedah. Nabi hijrah belah Kedah. Walaupun sembahyang tu difardukan di Mekah, tapi Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun. Dan sebelum tu akidah, beriman. Hak tu agama Nabi bawa. Sebab itulah minhaj memulai dengan iman, akidah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasul, beriman dengan perkara yang gaib. Ni kita kena ambil faham molek ni. Kita baca kitab Minhajul Abidin, ni hak panduan kita. Kitab Minhajul Abidin sebagai dinyatakan oleh Syekh Al-Fatani sebelum ni kitab yang diterima oleh sekalian ulama. Kitab yang tidak ada pertikaian adalah kitab Minhajul Abidin. Tidak ada pertikaian. Tapi kita ambil molek hak jalanan hak dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi dimulai dengan hak berkaitan dengan ketuhanan. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi menjadi dengan kudrahnya. Fatara. Jadi fatara ni menjadi dengan tidak ada contoh. Dia kalau kita kata fatara ni, kalau kita bukan menjadi, kalau terjemah bahasa moden lah. Terjemah bahasa moden ni mencipta ni, kalau kan cipta benda ni, siapa yang mula-mula cipta? Siapa yang mula-mula cipta? Adalah ni orang cipta, ni orang mula. Makna dicipta tu sebelum tu tak ada contoh. Itu kata fatara ni, dia menjadi bi ghairi misalin sabak, dengan tidak ada contoh sebelum. Tidak. Itu dia panggil cipta. Ke kita buat benda ada dah kemudian panggil cipta juga? Tak, kita tiru je, tak panggil cipta. Cipta ni hak buat mula-mula tanpa contoh sebelum, atau panggil cipta, fatara. Tapi kalau kita kata cipta ni, hak tu cipta asbab zahir lah. Siapa yang cipta hakikinya Allah Ta'ala belaka. Tapi nak cipta hak zahirnya gitulah. Jadi Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi ni ada tak sebelum ni langit bumi? Tak ada. Itu makna fatara. Allah Ta'ala mencipta dengan tiada contoh sebelum. Allah mencipta 7 petala langit dan bumi dengan kudrahnya. Kudrah ni sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan kudrah ni seolah-olah alat kepada Allah. Bukan. Kan kita kan kadang-kadang dengan apa tu? Dengan satu-satu alat. Bukan gitu. Kan kita buat perkara ni dengan tu alat. Ini bukan. Kudrah bukan alat. Kudrah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat dengan kudrah, yang menjadikan langit dan bumi. Dengan kudrah ni, bukan kudrah tu yang menjadikan. Ada ni. Sekarang
Allah. Ingat baik ni. Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan kudrah. Makna di sini jelas, yang menjadikan langit bumi Allah, bukan kudrah. Tapi kadang-kadang kita kata kudrah yang menjadikan. Tu dipanggil majaz, itu bukan hakiki tu. Kudrah yang menjadikan, iradah yang menentukan, ilmu sifat tu yang mengetahui. Itu majaz sahaja, bukan hakiki. Hakikinya Allah yang bersifat dengan kudrah yang menjadikan. Allah yang bersifat dengan iradah yang menentukan. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala perkara. Siapa yang menjadikan? Siapa yang menentukan? Siapa yang mengetahui? Allah. Bukan sifat tu. Cuma kadang-kadang kudrah lah yang menjadikan. Itu majaz. Kalau berpegang semata-mata sifat tu yang menjadikan, tu sok pegangnya. Hak pegang kita Allah. Allah mana yang menjadikan? Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebab ni sambungan sifat kepada Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang menjadikan, bukan kudrah. Tuhan yang menjadikan 7 pada langit dan bumi. Tuhan yang menjadi ni Allah ni dengan kudrahnya dan mengira-ngira wadabbara dan mengatur. Mengira-ngira dengan makna mengatur. Allah Ta'ala yang mengatur akan segala pekerjaan dua negeri ini. Dua negeri mana? Dunia dan akhirat. Allah mengatur dengan hikmahnya. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur. Allah yang mengatur ni bukan hanya di dunia. Dunia dan akhirat Allah Ta'ala yang mengatur. Allah Ta'ala yang mentadbir. Allah Ta'ala yang menyusun. Allah Ta'ala yang ni kita dengan mengira-ngira. Kita mengira-ngira ni bilang dah. Ni semua ni panggil apa ni? Logat dia. Logat lama macam tu kena panggil tu lah pula. Kita mengira-ngira kena balik asal Arab. Wadabbara ni mengatur, menyusun, mentadbir. Mudabbir hakiki Allah Ta'ala. Mudabbir hakiki yang mentadbir alam ini. Alam ni merangkumi dunia dan akhirat. Sebab alam ni tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah merangkumi dunia dan akhirat. Jadi mudabbir dunia akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun hak mudabbiratil umur tu. Malaikat mudabbirin, malaikat yang mengatur alam. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail tu. 4 ketua malaikat yang mudabbirin, mudabbiratil umur, yang mengatur sekalian pekerjaan. Malaikat tu itu majaz, letak saja. Ada ni, letak saja tu bukan hakiki tu. Memang kita kenali 4 ketua malaikat tadi itu adalah mudabbirin, yang mengatur, yang menyusun perjalanan alam. Tapi hak mudabbir hakikinya yudabbirul amra minas sama. Siapa yudabbirul amra minas sama? Allah Ta'ala atau mudabbir hakiki ni. Allah Ta'ala yang mengatur dunia dan akhirat dengan hikmah Allah, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak cerita mudabbir hakiki Allah. Jangan kita faham malaikat ni mudabbir yang mengatur, penolong kepada Allah. Tu tak kenal Tuhan tu. Tak kenal Tuhan. Jadi seolahnya ada malaikat dengan tugas-tugas masing-masing yang kita duk ngapa budak-budak malaikat ni
inilah yang menjadi pegawai apa petugas, pembantu, penolong Allah. Jadi mana istighna Allah Subhanahu wa taala, mana akidah Fatihah kita, Allah lah Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan, Allah yang mengatur, Allah yang menyusun, Allah yang mentadbir, Allah yang menjadikan. Tu Rabb. Rabb hakiki ni Tuan, Tuan. Segala-gala dia belaka. Itu Rabb. Jadi malaikat sekalipun adalah marbub kepada Allah. Hakikinya tidak ada sebarang peranan. Segala-galanya datang daripada Allah Rabbil alamin. Itu akidah kita. Sebab tu kita nak ngaji malaikat, ngaji kenal Tuhan dulu. Jadi tukarkan malaikat. Malaikat lah yang mengatur alam. Jadi seolah-olahnya pembantu Allah. Salah tu, salah sangat-sangat tu. Dan sebut kata tugas malaikat, tugas zahir macam tugas kita lah. Tugas kitanya adalah menjadi khalifah atas muka bumi. Tugas kita adalah mengabdikan diri kepada Allah. Tapi apa yang kita lakukan, itulah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun dipanggil pentadbir juga. Kan pentadbir kan? Siap ada pegawai tadbir lagi. Kan itu? Siap ada pegawai tadbir. Tak ada pegawai tadbir. Mudabbir yang mentadbir Allah juga. Tu hakiki. Sebut pegawai tadbir tu, tu cakap zahir tak ada salah pun. Siapa yang mentadbir tempat ni? Siapa yang mentadbir harta ni? Ni ada yang mentadbir dia. Sebab apa? Sebab budak ni ada ni, budak-budak belaka ni tak balik lagi. Siapa pentadbir? Itu cerita zahir je. Mudabbir hakiki yang mengatur dunia dan akhirat dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ni saya duk peringat bab ni sampai cerita bab malaikat sendiri pun macam kita juga. Malaikat pun macam kita juga. Tak bekas juga. Dan makhluk tak bekas nah. Yelah makhluk tak bekas ni kita manusia. Dah malaikat makhluk juga tak bekas lah juganya. Ada ni. Jadi malaikat pun makhluk macam kita juga tak bekas. Mana cerita-cerita takbir semua itu cerita majazi letak sahaja. Malaikat ni yang cabut nyawa apa semua itu cerita majazi sahaja. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Malakul maut lah yang mematikan. Kalau kita baca dalam ayat itu bukan hakiki. Hakiki Allah dalam ayat yang lain, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Itu hakiki. Kalau kita baca dalam sejadah tu, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum ni, malaikat Israel lah yang menyempurnakan ni yang mematikan kitanya. Tu tugas zahir gitulah. Tapi hakikinya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang menyempurnakan nyawa-nyawa sampai masa mati. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Duk baca semua kan lepas daripada salam tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Allah Ta'ala yang amat kuasa atas tiap-tiap semua duduk bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kata Israel lah, itu majazi bukan hakiki. Hakikinya segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mentadbir, Allah yang mengatur dunia dan akhirat. Allah mentadbir, mengatur dengan hikmah, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat pada Allah lagi ni. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Allazi
khalaqal insana, sifat pada Allah lagi. Allazi fataras sama, sifat bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mana Allah? Al-Malik, itu sifat. Allah mana? Yang mencipta langit dan bumi, itu sifat bagi Allah. Allah mana? Allah yang menjadikan manusia, itu sifat kepada Allah Ta'ala. Ini cinta ketuhanan belaka ni. Allah yang menjadikan manusia fi ahsani takwin wa ma fi ahsani takwim wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Kita tu bunyi macam biasa dengar ni lain bunyi ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh ni nampak wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibad. Nanti ini bukan ayat Quran ni, ini iktibas. Iktibas ni dia buat ayat nak dekat-dekat serupa tiru ayat Al-Quran, tapi bukan ayat Quran. Sama dengan allazi khalaqal insana fi ahsani takwim pun sama juga. Yang kita kata ni kita ni salah ni ayat Quran lain, ni salah cetak dak. Ini bukan ayat Quran, ini dipanggil iqtibas, tiru daripada ayat Al-Quran, tapi bukan ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.